Assalamualaikum guys, welcome back to Voices. Okay guys, pada episod kali ni kita akan sambung lagi. Kita nak tahu tentang asal-usul hantu dalam masyarakat Melayu kita ni. So pada episod kali ni sis akan kongsikan dengan korang tentang asal-usul hantu penanggal. Okay, mana datangnya hantu penanggal ni? Macam mana dia boleh wujud dalam masyarakat Melayu kita ni guys. Okay guys, so jomlah kita start. Tapi sebelum tu kita akan ubah lampu bilik kita ni jadi mood seram macam biasa. So 1, 2, 3, start. Okay guys, legenda dan mitos hantu penanggal ni guys, okay, dia ada dekat pelbagai negara. Macam dekat Malaysia sendiri, dekat negara Indonesia, Thailand, dekat Kemboja, dan ada juga dekat negara Jepun tau guys, serta negara-negara yang lain. Dan hampir separuh daripada negara Asia ni kan, dia ada versi hantu penanggal dia sendiri. So guys, hantu penanggal ni dekat negara-negara lain dipanggil dengan nama yang berbeza dan berlainan. Macam dekat Malaysia sendiri kita panggil sebagai hantu penanggalan kan, dan dekat Sabah kan, negeri Sabah, kita panggil hantu balan-balan. So dekat negara yang lain juga ada nama-nama dia orang yang berbeza. Macam dekat Indonesia dipanggil sebagai liak, dekat Thailand dipanggil sebagai krasui, dan dekat Kemboja dipanggil sebagai epi, dan di Laos dikenali sebagai Picasso. Dan ada juga dekat Filipina guys, digelar sebagai Manananggal, dan juga dekat Jepun digelar sebagai Nukenubi. Walaupun panggilan nama hantu ni berlainan di setiap negara tau guys, tapi asal usul dan juga ciri-ciri hantu ni hampir sama dekat seluruh negara. Macam ciri-ciri ketara yang korang boleh tengok sendiri. Okay, hantu penanggalan ni dia hantu yang boleh mencabutkan kepala dia daripada badan dia. So dia akan terbang guna kepala dia ni dan usus-usus ni tadi untuk mencari mangsa dia. So guys, sekarang ni kita pergi kepada asal usul hantu penanggalan ni macam mana. Okay, hantu penanggal ni dia adalah sejenis makhluk hantu yang kemungkinan dari golongan jin dan juga syaitan, yang dipelihara oleh seseorang. Dan kebiasaannya guys, okay, orang yang pelihara hantu penanggal ni adalah daripada golongan wanita. Diorang pelihara hantu penanggal ni untuk diorang pelihara harta diorang dan juga untuk memudaratkan musuh. Pemeliharaan makhluk halus ni dikenali sebagai saka tau, dan dipercayai diberi makan dengan darah daripada ibu yang mengandung dan juga anak yang dilahirkan tu, macam janin bayi kan, dan juga darah ibu yang bersalin guys. Hantu penanggalan ni guys dikatakan membolehkan tuan dia ni kan mampu untuk menjelma dengan makhluk berkepala dan juga urat perutnya saja. Dan urat perut dia ni akan kelihatan bercahaya, dan juga dia akan terbang mencari mangsa dia. Penanggal ni guys, dia akan terbang dekat rumah-rumah orang yang ada perempuan yang baru je bersalin ataupun dia tengah pregnant tau. Jadi dia akan pergi ke rumah wanita bersalin ni untuk menghisap darah mangsa waktu mangsa ni tengah leka. Kononnya lah dikatakan macam tu. Orang yang pelihara penanggal ni guys, okay, dikatakan mampu untuk menanggalkan kepala dan juga urat perut dia tadi. Dan macam sis ceritakan tadi, dan diorang ni akan cari wanita bersalin dan diorang akan bagi makan dan darah wanita bersalin ni pada penanggal ni guys. Sebab penanggal ni kan jin sebenarnya. Dia ni jin dicampur dengan manusia. So dia jadilah penanggal. Dan selepas hantu penanggal ni kan makan darah yang tadi kan, dikata pengamal penanggal ni dia akan merendamkan usus perut dia ni dalam sebuah tempayan yang berisi cuka untuk dia kecutkan perut dia ni sebelum masuk ke dalam tubuh dia yang asal. Sebab guys, dia kan cabut kepala dia daripada badan dia, so dia nak kecutkan supaya mudah untuk dia masukkan kembali dalam dia punya badan. So that's why lah dia rendamkan tali perut dia tadi dalam cuka. Oh yeah, so sekarang ni kita pergi kepada kenapa ada orang yang ingin mengamalkan ada menjadi penanggal ni guys. Okay, hantu penanggal ni dia dikatakan dituntut oleh seorang wanita macam sis cakap tadi. Okay, dia tuntut ni untuk membantu dia supaya dia kekal cantik kan. Lepas tu dia boleh bunuh musuh-musuh dia kan, kalau dia jenis yang bermusuh dengan orang kan. Dan juga kan fungsi hantu penanggal ni dia untuk jaga tanaman dan juga untuk pelihara daripada pencuri, dan juga adalah lain-lain lagi. Tapi korang sekarang ni bukan sahaja
golongan wanita tau yang menuntut ilmu hitam ni, tapi ada juga daripada kalangan golongan lelaki. Dekat Malaysia ni guys, okey, macam yang korang tahu, dekat daerah Kota Belud, Sabah kan, sangat terkenal tau dengan hantu penanggal ni yang diorang gelar sebagai balan-balan. Dan ada yang katakan penanggal ni adalah sejenis macam penyakit keturunan tau guys. Hal ni disebabkan guys, okey, pengamal ilmu hitam ni dia akan menjangkitkan keturunan dia ni guys, okey, melalui makanan. So dia akan buatlah sihir kan, dia akan letak sihir dalam makanan tu supaya ahli keluarga dia ataupun orang-orang yang terkena sihir tu, so dia akan pindahkan hantu penanggal ni pada mereka. Ada juga guys dikatakan, okey, hantu penanggal ni dia datang dari orang yang menuntut ilmu hitam macam sis ceritakan tadi, dan selalunya terdapat dekat kawasan pedalaman. Kan dekat kawasan Sabah kan masih lagi banyak kawasan-kawasan pedalaman, so masih lagi lah ada orang yang menuntut ilmu tu dekat sana. Kalau macam sis sendiri, sis pernah dengar lah cerita daripada mak ayah sis sendiri. Dia cakap memang ada hantu ni kan, waktu era dalam 80-an, 90-an macam tu, memang ada orang yang mengamalkan benda-benda yang macam ni. Sebab itulah zaman dulu lah, dia orang akan macam betul-betul jaga tau perempuan yang pregnant ni supaya tak terkena ataupun supaya dia orang ni terhindar daripada hantu penanggal ni. Sebab dia orang ni akan buat apa-apa saja tau guys untuk dia orang dapatkan darah tu demi kepentingan dia orang sendiri. Okay guys, so sekarang ni kita pergi kepada cara kita nak melindungi daripada penanggal ni. Macam mana kita nak hindari diri kita ni daripada hantu penanggal ni masuk dalam rumah dan sebagainya. Yang pertama guys, okay, dengan cara meletakkan daun berduri macam daun mengkuang, dan terutama ni dekat bawah rumah wanita yang tengah bersalin. Hal ni dikatakan kerana hantu penanggal ni dia takut tau nak hampiri benda-benda berduri ni, sebab dia takut dia punya usus perut tadi tersangkut dekat duri yang rumah ni pasang tadi. Konon ni lah dikatakan macam tu. Dan konon ni guys, cara ni dapat membantu bayi kan sekiranya penanggal ni masuk melalui papan lantai. So guys, zaman-zaman dulu kan rumah dia jenis berkayu tau. Kalau korang pergi rumah datuk nenek korang kan yang dekat kampung tu, korang boleh tengok kalau rumah kayu tu dia macam jenis papan yang dia ada jarak-jarak macam renggang-renggang tu. So dekat situ orang takut juga, maksudnya penanggal tu mungkin boleh masuk melalui papan lantai ni tadi. Dalam setengah keadaan juga kan, dikatakan beberapa bulan sebelum kelahiran kan, sebelum perempuan tu bersalin, kaum keluarga si perempuan ni tadi dia akan macam tanam pokok nenas lah guys kat bawah rumah. Macam rumah tradisi Melayu dulu kan yang ada bertiang tu kan, kat bawah kan, macam rumah kita sekarang ni kan konkrit kan, tak ada apa-apa ruang kat bawah. Kalau zaman dulu kalau korang tengok kan rumah datuk korang mesti ada ruang kat bawah tu, macam semua tiang mesti ada ruang. So dekat bahagian tu lah dia orang tanam pokok-pokok nenas kat situ untuk elakkan daripada hantu penanggal ni masuk. Dia boleh juga masuk bawah rumah, bukan sahaja dekat bahagian celah-celah papan, dia juga boleh masuk dekat bawah rumah tau guys. Selain daripada tu guys, okay, wanita yang mengandung ni juga akan meletakkan macam benda-benda tajam macam gunting, macam kacik pinang dekat bawah bantal dia orang. Sebab penanggal ni dia juga takut dengan benda-benda tajam. Dia bukan takut dengan benda duri je, tapi dia takut dengan benda-benda tajam. So dia orang dia akan letak dekat bawah bantal dia orang supaya untuk elakkan penanggal ni. Kan bila penanggal tu masuk, so dia nampak benda yang tajam ni, so menyebabkan dia macam takut, so dia akan pergilah beredar daripada rumah. Okay guys, untuk kita kenali siapa pemilik penanggal ni kan, kononnya lah dikatakan okay, dengan memusingkan jasad yang ditinggalkan dia tadi kan, maksudnya pusing ke belakang supaya kepala yang masuk dekat dalam jasad tadi dia jadi songsang, maksudnya terbalik. So akan menyebabkan kita tahulah siapa pemilik penanggal ni tadi. Kebanyakan orang yang menjadi penanggal ni guys, okay, dia adalah golongan-golongan bidan. Sebab guys, zaman dulu ni hospital mana ada dekat-dekat ni. Kalau hospital pun memang jauh betul, dan tak banyak hospital macam zaman sekarang ni. Macam ada hospital kerajaan, betul ada hospital swasta kan. Zaman dulu mana ada, zaman dulu memang jauh. So bidan-bidan
ni lah dia akan sambut kelahiran bayi ni. So bidan-bidan ni dia bukan sambut je kelahiran tau. Ada antara bidan ni dia membela tau. Dia macam membela saka penanggal ni. So dia ambil kesempatan kat situ kan untuk dia makan darah orang yang bersalin ni. Dan juga kalau lebih teruk lagi kan, dia makan terus bayi yang dilahirkan. So guys, wanita yang menjadi penanggal pada waktu malam ni dia kelihatan macam perempuan normal yang biasa tau pada waktu siang. So korang macam tak boleh nak kenal pasti tau. Pada zaman dulu macam susah sangat orang nak tahu dia ni penanggal ke kan, bidan ni penanggal ke tak kan, bidan ni okey ke tak. Bukan semua bidan waktu zaman dulu tu dikatakan penanggal, tapi kebanyakan diorang ni dapat dikenali sebagai penanggal melalui tingkah laku diorang. Macam bila diorang bercakap kan guys, kita kalau bercakap dengan orang kan kita akan guna eye contact kan. Kita akan bercakap macam sis cakap dengan korang ni, sis akan gunakan eye contact, akan pandang mata. Tapi kalau orang yang boleh penanggal ni, dia tak akan pandang korang, dia tak akan pandang mata. Bila dia cakap tu, dia akan pandang kat belah sana, tapi dia cakap dengan korang, dia akan pandang belah situ, belah sana, belah sini macam tu. Dia tak akan pandang mata. Dan bila diorang jadi bidan kan, untuk diorang sambut kelahiran bayi ni, diorang akan mengecap bibir. Mengecap ni macam terliur macam tu lah. Macam dia terliur kan, dia tengah fikir tentang darah orang bersalin tu kan. Sebab dia kan nak bagi makan dia punya saka penanggal kan. So sebab itulah dia macam dikatakan mengecap bibir dia tadi. Selain itu juga guys, konon je kan, orang yang tahu tentang hantu penanggal ni, maksudnya dia tahu, dia kenal siapa penanggal ni, dia boleh membunuh penanggal ni dengan meletakkan kaca dekat lubang tengkuk penanggal tadi. Maksudnya kan bila dia dah terbang cari dia punya mangsa kan, so dah terpisah kan kepala dengan badan. So dekat lubang tengkuk tadi letakkan kaca. So bila kepala ni bersambung dengan badan, so dia akan, kaca tu akan merosakkan organ-organ dalaman. So menyebabkan hantu penanggal tu akan mati. Ada juga yang mengatakan dengan membakar tubuh penanggal ni dapat menghalang penanggal ni tadi daripada bercantum dengan kepala dia ni pada waktu siang. So bila dia tak bercantum dengan kepala ni waktu siang kan bunyi azan kan, so menyebabkan penanggal ni terbakar. So bila orang sorok badan dia ni, automatik bila dah subuh tu kan dia tak bercantum kan, dia kan jin kan, so dia akan terbakar. Konon dia lah, tak tahulah sama ada benda tu betul ke ataupun tidak. Okay, so secara kesimpulannya hantu penanggal ni zaman-zaman dulu tu dikatakan memang wujud lah, tapi penceritaan tentang asal usul dia ni ada juga ditokok tambahkan daripada segi mitos dia dan juga legenda hantu ni. So dia macam ada yang betul, ada yang tak, macam tu. Tapi secara keseluruhannya hantu penanggal ni adalah daripada perempuan yang mengamalkan ilmu hitam. So ilmu hitam kan ilmu jin dan juga syaitan. So dia adalah totally ilmu yang salah untuk kita amalkan. So jangan sesekali korang libatkan diri korang dengan ilmu-ilmu yang macam ni, sebab dia akan memudaratkan korang kemudian hari. So guys, tu sajalah sis dapat share dengan korang sedikit tentang asal usul mana datangnya penanggal ni. So untuk information korang macam tu lah, diceritakan daripada zaman dulu sampailah sekarang. Sis tak pasti sama ada kesahihan cerita tu betul ataupun tidak. So korang boleh judge sendiri dan korang jangan hanya bersumberkan satu sahaja maklumat. Korang juga perlu search sendiri kalau korang rasa macam betul ke sis cerita tu kan. So korang boleh search sendiri dan dropkan komen kat bawah. Sis pun nak tahu juga kan lebih banyak tentang hantu penanggal ni. Okay guys, jangan lupa tekan button like, komen, like dan subscribe, dan jangan lupa ikuti Instagram Boss Sis kat sini sebab sis rasa nak buat Q&A bersempena dengan 1000 subscriber. Okay, so korang ikuti Instagram Boss Sis dan tanya soalan kat situ. Kita akan buka juga soalan dekat Instagram tu, dan juga korang boleh dropkan dekat komen kat bawah tau guys. So guys, episod sampai di sini saja. Jumpa korang untuk next episod lagi menarik. So selamat menghantui diri korang. Saya Sis. Assalamualaikum.